Kementerian Sumber Manusia Kesuma memaklumkan pindaan Akta Ordinan Buruh Sabah 2025 menerima maklum balas positif dari majikan. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata pindaan tersebut penting kerana Undang-Undang Perburuhan berjaya diselaraskan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Saya juga ambil kesempatan semalam untuk melawat beberapa buah kesatuan sekerja di contohnya SMSU, Sabah Medical Services Union, Kesatuan Pekerja-Pekerja Hotel, Resort dan Restoran Sabah dan juga MTUC Cawangan Sabah. Dan antara lain untuk meninjau keadaan kumpulan ataupun golongan pekerja. 1 Mei lalu, Akta Ordinan Buruh Sabah Pindaan 2025 dan Akta Ordinan Buruh Sarawak Pindaan 2025 dikuatkuasakan kecuali bahagian 4A iaitu peruntukan khas berkaitan standard minimum perumahan, penginapan dan kemudahan pekerja. Pelaksanaan undang-undang melalui ordinan ini amat signifikan dalam memastikan pekerja dan majikan mempunyai satu perusahaan harmoni. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kelias kini sifar miskin tegar. Dun Kelias Datuk Isnin Ali Asni berkata laporan itu menunjukkan komitmen kerajaan negeri dalam menoktakan miskin tegara di negeri ini menerusi pelbagai usaha yang dilaksanakan. Antaranya menyediakan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ selain memindahkan penduduk yang disenaraikan dalam IKASI untuk menyertai program Mini Estate Sejahtera Message untuk membentuk kehidupan lebih berkualiti. Apabila bacaan miskin tegar pada tahun 2023, kita ada 168 orang miskin tegar. Tetapi akhir 2024, kita punya miskin tegar tinggal 11 orang. Dan tahun ini saja, miskin tegar di Kelias sudah tidak ada lagi, sudah kosong. Sementara itu, 5 sekolah daif dalam Dun Kelias terima peruntukan untuk dinaik taraf. 5 sekolah ini ialah SK Mampagar, SK Takuli, SK Rancangan Kelias, SK Pintas dan SK Lubuk. Ada sekolah yang mendapat 44 juta, ada yang dapat 26 juta, ada yang dapat 25 juta. Ada yang dapat 23 juta. So bermakna sekolah-sekolah ini, 5 buah sekolah ini tidak ada lagi sekolah-sekolah papan untuk masa akan datang. Datuk Isnin ditemui media selepas mesyuarat bahagian gagasan rakyat Kelias di Dewan Pak Musa Buffett. Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Sebatik membelanjakan 1.8 juta ringgit bagi melaksanakan projek pembangunan kemudahan infrastruktur di kawasan itu. Antaranya pembinaan jalan di Bergosong Kecil ke Sungai Pukul dan jalan dari Sungai Pukul ke Sungai Melayung. Setiap adun sebenarnya sebanyak 3 juta. Dan 2.4 juta itu adalah untuk pembangunan infrastruktur dan 600 ribu itu adalah untuk sentuhan kasih. Dan untuk Dun Sebatik kita telah membelanjakan 1.8 juta setakat ini untuk keperluan pembangunan infrastruktur di kawasan Dun Sebatik. Datuk Hassan ditemui media dalam persidangan tahunan bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Sebatik di Dewan Masyarakat Tawau. Dalam pada itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penduduk di kawasan luar bandar Dun Sebatik tidak ketinggalan menerima impak positif hasil pelbagai inisiatif Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Saya yakin apa juga program-program dan inisiatif-inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Nur tidak terkecuali pengundi-pengundi dan penduduk di kawasan ini juga akan menerima limpahannya. Sebagai contoh, rumah SMJ, ya, setiap tahun kita ada 20 buah rumah setiap dun dan tahun ini akan ditingkatkan kepada 40 buah rumah. Pesta Keamatan 2025 menutup tirai Sabtu lalu. Kehadiran ribuan pengunjung memeriahkan acara kemuncak yang berlangsung selama 2 hari di KDCA Penampang, bukti kejayaan tema sambutan tahun ini Keamatan untuk Semua. Alicia Ornella Michael ada perkongsiannya.
penglibatan dan penyertaan Keamatan di dalam program Keamatan pada tahun ini. Dan seperti mana kita tahu, di Sarawak pun terlibat, dan kita ada 7 tempat di Semenanjung. Pelbagai acara tradisi memeriahkan sambutan tahun ini sejak majlis pelancaran di Tambunan 1 Mei lalu. Pertandingan sukan tradisional, sugandoi nyanyian, manangon bercerita, menusuyan kisah benar dan roisol pidato serta buvazoi tavantang keamatan dilihat berjaya memartabat warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Perayaan yang dinamakan The Mother of All Festival. Jadi sememangnya tema ini bersesuaian untuk masyarakat Malaysia yang majmuk, yang memangnya daripada berbagai lapisan masyarakat. Rumah terbuka di Kampung Budaya Koisaan KDCA pula memberi pengalaman berharga kepada pengunjung merasai kekayaan warisan pelbagai etnik. Dia sangat best, menarik. Kalau saya tengok pun banyak selain bangsa KDM ada di sini, pelancong pun ada, makin meriah lah. And then when we came here, dia memang macam wow, mantap. 0% regret, very nice. Yeah, so many cultures, so many attires. Yes. Very polite people here. Kalau boleh next time saya nak datang lagi lah. Sebab macam tak cukup seronok. I nak lagi. Very friendly. Like I didn't expect this to be honest, but then wah memang best lah. And aku pun nak try makanan-makanan tradisi dia orang. After studying abroad for some time, it's nice to come back and see all the culture. I think it's really interesting to see how diverse our culture is. Sambutan ini tahun sangat-sangat memuaskan. Semua meriah, ceria. Lebih istimewa sambutan pesta menuai kali ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyempurnakan majlis perasmian pada 30 Mei. Pertandingan unduk ngadau, acara kemuncak pesta keamatan yang dinanti-nantikan setiap tahun, menyaksikan wakil Tamparuli Atiti Yati Robert dinobatkan unduk ngadau keamatan peringkat negeri 2025. Beliau menjadi harapan baharu generasi muda untuk mewarisi kebijaksanaan dan keanggunan berteraskan adat. Keamatan 2025 bukan sahaja meraihkan hasil tuaian, malah menyuburkan semangat perpaduan antara etnik dan generasi. Di sinilah budaya bukan sekadar dipertonton, tetapi dihayati dan selagi ia dipelihara bersama, selagi itulah semangat keamatan akan terus hidup dalam jiwa rakyat Sabah. Keamatan untuk semua, Keamatan Montok Toinsanan. Alicia Ornella Michael, RTM. Warga Navy People Markas Wilayah Laut 2 berjaya melaksana program Jiwa Murni di Masjid Al-Aqsa Taman Seri Labuh Sandakan. Program itu dianjur dengan kerjasama NGO Imam Care dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Daerah Sandakan. Dalam kenyataan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, program Jiwa Murni merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan mengukuhkan kerjasama tentera awam. Ia bertujuan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap peranan dan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahan negara seterusnya mengekalkan keselamatan dan keamanan negara daripada sebarang ancaman. Program diisi dengan kerja penambahbaikan dan pembersihan masjid termasuk mengecat dinding dan pagar masjid, ruangan wuduk lelaki dan perempuan, membersihkan kawasan taman permainan dan pemotongan rumput. Turut diadakan penyerahan sumbangan bakul makanan kepada golongan asnaf serta penyerahan 3,000 naskah Al-Quran untuk diagihkan kepada masjid dan sekolah-sekolah di Sandakan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama-sama Fazril Hisham Effendi di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.